خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Ustaz Suhail yang mewakili KFIK ataupun penganjur kepada program kita pada hari ini, para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu. Mungkin ada yang sudah berkali-kali dan ada yang baru pertama kali, khususnya dalam program yang dianjurkan oleh KFIK kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tajuk yang kita bincang hari ini dua perkara, satunya solat, satunya puasa. Jadi dua perkara ini adalah merupakan dua ibadat yang sangat besar, khususnya kita sekarang ini sudah berada di ambang Ramadan ataupun baru saja melalui yang disebut dengan nama malam nisfu Sya'ban, di mana nisfu Sya'ban berlalu. Artinya kita dengan Ramadan sudah semakin dekat ataupun hampir. Yang kita nak tanya kita hari ini, apakah persiapan yang kita buat untuk menerima kedatangan Ramadan Al-Mubarak? Sebab kalau tanya soalan ni mungkin orang akan jawab berbeza-beza. Yang lelaki dengan perempuan mungkin ada perbezaan. Kalau tanya laki-laki apa dia Ramadan tahun ni persiapan dia, agak-agak kita nak jawab apa? Muslimin nak jawab apa? Kalau tanya apa persiapan kita nak menyambut Ramadan, ya, tak buat lagi persiapan. Dia kata mari mengaji nak siap ni. Ada juga jawapan dah. Kalau tanya muslimat, baju siap dah, kain lansir tukar dah, yang penting dah tempoh siap. Alhamdulillah, itu satu persiapan. Tetapi bagi kita persiapan yang kita bincang di sini iaitulah persiapan dari sudut persediaan jiwa kita nak menerima kedatangan Ramadan Al-Mubarak yang Nabi kita sebut dalam hadis, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah SWT fardukan berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatus syayatin, telah diikat syaitan-syaitan yang nakal-nakal, dibelenggu. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
man hurima khairaha faqad hurim. Ini yang kita rasa perlu tanda di sini, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diketepikan daripada menerima kebaikan Ramadan ini, maka orang itulah orang yang terpinggir daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita bincang tentang tajuk ini, tajuk atakum Ramadan, Ramadan datang. Jadi hadis ini disebut waktu dah masuk Ramadan. Tetapi kita yang nak sambut Ramadan ni, kita baca hadis ini sebagai persiapan. Persiapan bagaimana, apakah persiapan kita dari sudut fizikalnya, dari sudut kewangannya, dari sudut persiapan diri nak menerima Ramadan. Kerana segala benda yang kita nak buat, segala ibadat yang kita nak lakukan, biarlah ada persiapan. Yang membezakan di antara Ramadan mari kita tak ada persiapan, dengan Ramadan datang kita sudah ada persiapan. Jadi di antara persiapan yang kita lihat, iaitulah khususnya apabila mari setengah ataupun dipanggil nisf. Kalau kata nisfu tu bahasa Arab, nisfu dengan makna setengah Syaban telah berlalu. Jadi pada bila mari nisfu Syaban, setengah masyarakat kita ni duk sibuk dengan nak baca Yasin ke tak? Baca dah malam baru ni tak? Kau tak baca? Baca paling tidak pun 3 kali. Kebetulan anak pergi ke Jakarta malam nisfu Syaban, 7 kali dia baca. Dia baca hari 7 kali. Kata tak berani orang kita nak buat. Kalau kita 3, dia 7. Anak duk tanya kawan-kawan, teman-teman kita, kata, kenapa tak siap lagi masjid tu? Kita program kat lain, bukan kat 7 kali tu. Oh, dia kata di sini bapak 7 kali, bukan 3. Kata apa lagi 7? Dia kata 3 tu hak kita tu, hak panjang umur, murah rezeki apa lagi tu, tolak bala tu, hak tu 3, hak tu biasa rutin. Yang sini ada tambah lagi Abdul Qadir Jalani lagi. Yasin Abdul Qadir Jalani baca sekali lagi. Lepas tu Syekh ni pula 7 kali, mungkin lebih pada tu, wallahu alam. Tapi yang penting bagi kitanya para muslimin dan muslimat, iaitulah tanda hadis yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisfu Syaban. Nabi kata apa dalam hadis ini persiapan yang kita nak. Dalam hadis yang disebut tentang malam nisfu Syaban, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Allah Subhanahu wa taala tengok tilik kepada hambanya pada malam itu, fayaghfir li jami'i khalqihi, maka diberi keampunan kepada makhluk-makhluknya, illa li musyrikin. Satu kumpulan yang pertama yang tidak mendapat keampunan Allah, iaitulah orang-orang musyrik, orang kafir. Au musyahin. Yang tajuk yang kedua ni yang kena pada kita, iaitulah au musyahin, iaitu orang yang berkelahi. Hari ni ada ke tidak dalam hidup kita ni kelahi dengan orang, tak baik dengan orang, marah dengan orang, ataupun apa lagi dia punya istilah, putus hubungan. Maka kalau ada, saya nak suruh tuan-tuan dan puan senaraikan senarai pertama gerak kerja kita ke arah menuju Ramadan tahun ini, iaitulah bagaimana kita nak islahul qulub, nak mendamaikan hati kita dengan orang. Kerana besar tu, ini poin besar yang menyebabkan mari Ramadan kita rasa tak khusyuk, mari Ramadan kita rasa tak semangat nak ibadat, baca Quran apa kena 2 muka surat tidur dah. Nah, di antara agenda yang paling mudah nak tidur, baca Quran kata orang. Pergi dengar ceramah, tu mudah tidur. Tapi kalau baca Facebook 3 jam tak habis-habis lagi. Nah, tak ada cerita, apa cerita suluk. Cerita yang sama juga, nak tengok berapa orang yang sokong kita dan berapa orang kutuk kita. Itu ya. Kalau ada kutuk seorang 2 tu, panas tu. Tak lalu makan, padahal seorang yang kutuknya. Yang lain dia berapa? 400-500. Dah. Itu kerja agenda, tak ada kerja. Nama dia kerja yang tak ada kerja. Cari apa kerja? Dah kata dah takut orang marah, jangan duduk letak benda-benda yang orang marah. Nah, ataupun jangan duduk ambil hirang orang. Biarnya kata apa, jangan baca kat bawah. Pasal tu anak kalau anak puh benda-benda anak tak baca dah kat bawah. Lillahi ta'ala, ikutmu nak kata apa. Yang penting saya nak suruh awak baca yang saya nak letak. Cukuplah. Kalau duduk layar orang, tak tidur lah kita. Orang ni marah, orang ni. Jadi kita bukan kerja, kita duduk habis masa benda tu. Jadi yang kita naknya hadis tadi. Hadis ni kata apa? Illa li musyrikin au musyahin. Orang musyrik dengan musyahin, orang yang berkelahi, orang yang tidak mendapat keampunan.
Dan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Abwabus sama, tuftahu abwabus sama. Dibuka pintu langit itu pada hari Isnin dengan Khamis. Diampunkan, Allah Taala ampunkan dosa, diangkatkan hamalan hamba-hambanya, illa, Nabi kata illa, kecuali orang-orang yang akana bainahu wa baina akhihi syahna, ada di antara dia dengan saudaranya permusuhan. Orang yang ada tajuk permusuhan ini, maka berdamaikanlah dulu. Ini yang kita fokus kita tahu ni. Biasanya kalau dekat Ramadan ni saya kata saya nak lancarkan projek mega. Tajuk dia nya projek mega mampu buat. Nak kata nak hari ni. Tapi tahun ni agak berat sikit. Tak macam tahun-tahun yang lepas. Sebab kita mula dengan islahul qulub. Mula dengan hapuskan perasaan syahna, kebencian kita kepada saudara Islam. Hapuskan perasaan perkelahian kita dengan orang yang kita clash dengan orang. Oh, saya 3 tahun dah tak cakap dia ustaz. Macam mana nak hubungi dia? Inilah peluang yang paling besar, islahul qulub, damaikan hati. Oh, dia kata payah ni. Kalau suruh buat orang lain boleh tahan. Nah, kalau saya buka tabur minta derma hari ni, anda ingat lebih senang daripada macam mana kita nak buat MOU perjanjian hari ni, kita nak berbaik dengan orang-orang yang kita tak setuju. Payah ke senang? Payah. Ada orang tanya nanti, ustaz, kalau macam ni saya dah tegur dia tak jawab, sama masalah kita. Tapi tak tegur tu tegur lagi. Tu tahun lepas, tahun ni belum tahu. Kalau boleh ambil hadis tadi, hadis tentang nisfu Sya'ban tadi, letak dulu muqaddimah, kata berdasarkan pada hadis ini, maka saya nak masuk Ramadan tahun ni, persiapan saya yang rapi bermula dengan berdamai dengan semua orang-orang yang kita rasa tak baik, ataupun buatlah ayat-ayat yang boleh menyebut tentang perkara tersebut. Kerana dalam hadis ini Nabi sebut man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang daripada menerima kebaikan Ramadan ini, maka orang itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi itu para jemaah yang kita tengok, maka kita namakan Ramadan ini bulan mesra ibadat. Ramadan bulan mesra ibadat. Kenapa dia jadi mesra? Sebab kita punya gangguan agak kurang. Dalam hadis tadi Nabi sebut apa? Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Apa makna buka pintu syurga? Para ulama mengatakan lorong ke syurga tu agak luas bila syaitan sudah diikat. Kita hari ni banyak gangguan tengah jalan, tetapi bila Allah SWT offer melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah tak nak beri keampunan kepada kau, orang-orang yang beriman. Allah tak nak beri keampunan kepada orang-orang yang melakukan puasa. Allah nak beri syurga kepada orang yang taat. Maka bagaimana dia nak menyampaikan kita ke syurga tersebut? Maka Allah Ta'ala buka depan kita lorong yang begitu besar. Apa lorong kita? Iaitulah sufidati syayatin, syaitan telah diikat. Jadi kalau syaitan masih wujud lagi, agak kita senang ke tak senang kita nak lawan? Payah juga dah walaupun bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan ni syaitan dah pergi, daripada dia diikat, dia lari, apa kita nak kata? Masuk lorong lebuh raya, saya ibaratkan sedemikian untuk mudah kita nak faham. Masuk lorong lebuh raya, tetapi orang lain pecuk, gia 5, gia 6 dah pergi, kita punya kereta tak boleh nak tukar gia. Siapa salah? Salah lebuh raya ke salah kereta kita? Oh, dia kata pelik lah jalan ni, kereta aku tak boleh nak lari, walau kereta dia rusak. Jadi yang menjadi perkiraan kita, yang buka lorong kepada kita, siapa dia? Allah Azza wa Jalla yang buka lorong untuk kita pergi. Tetapi masuk hari pertama Ramadan, kita belum lagi boleh. Oh, hari ni tak sempat baca Quran. Hari pertama. Hari yang kedua tak sempat juga. Hari yang ketiga, akhir sekali 10 Ramadan berlalu, belum sempat lagi. Maka kita mengatakan lorongnya sudah baik, jalannya sudah terbuka, pintu-pintu tol semuanya sudah dibuka, tak ada tol. Tetapi yang tak boleh perginya siapa? Kita tak boleh nak pecut. Sebab apa? Maka sebab inilah yang perlu kita cari. Maka di antara sebab yang kita cari, yang terawal sekali dalam perbincangan kita ini, iaitulah sebab apabila kita tidak mendapat bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla, bila hati kita duduk dalam keadaan penuh dengan dosa, benci, tak suka dengan orang Muslim, marah kepada keluarga sendiri dan sebagainya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang lepas. Ini janji Nabi kita buat. Maka di sini ada dua syarat. Syarat orang nak berpuasa, tandalah dia kata, saya ingat dalam nota kita ni tak apa nak ada. Syarat yang pertama, imanan sama, berpuasa. Berpuasa dalam keadaan mana? Dalam keadaan iman, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Wahtisab, itu syarat yang ketiga. Puasa, beriman, mengharapkan pahala. Allah Ta'ala beri kita pahala. Jadi jangan kata aku puasa lillahi ta'ala, Tuhan nak bagi pahala, tak bagi, biar lah. Kita dengan Tuhan jangan buat dengan manusia lain boleh kita nak kata awak nak bagi, tak nak bagi sudah. Itu dengan pakcik kampung kita boleh cakap macam tu. Dengan Allah Ta'ala boleh cakap macam tu? Boleh? La. Nabi kata, "Iza sa'alta falyazimil mas'alah." Bila kita minta dengan Allah, kuatkan permohonan. Aku nak, ya Rabbi, nak. Tapi jangan melampau dalam doa. Pasal itulah ada satu kaedah lagi di antara sebab doa kita ni, dia panggil al-i'tida' fi doa. Melampau dalam doa artinya kita minta benda yang pelik-pelik dalam doa kita. Ya Allah, aku nak masuk dalam syurga. Dalam syurga ni kira-kira 20 bilik, 5 tingkat dia punya bangunan. Itu dia panggil melampau dalam doa. Apa kerja awak duduk buat design dalam syurga? Yang kita nak mintanya nak masuk dalam syurga. Yang kerja syurga ni Nabi dah bagi tahu dah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku dah sediakan syurga ini bagi hamba-hambaku yang saleh, yang tak pernah tengok oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah terfikir oleh hati. Tiba-tiba kita dah buat design sendiri, mentaka kita arkitek, tak maaf kalau ada arkitek sini ada juru reka bentuk, tak payah. Kita cakap aku nak masuk syurga. Nabi kata, "Kal iza sa'alta fas'alillah al-firdaus al-a'la minal jannah." Meminta syurga firdaus, syurga yang tinggi. Barulah kita kata, "Ya Rabbi, aku nak syurga." Cukup. Nak masuk dalam syurga, jauhkan daripada azab neraka, itu kerja kita. Pasal itulah ada setengah ustaz ni, di antara orang pertama yang saya dengar di Malaysia ni tegur doa yang kita baca malam tarawih di Malaysia ni. Iaitulah dia panggil Datuk Ismail Kamus. Kenal belakang dia tak? Dia cerita, dia sambil-sambil dia cerita, dia pun nakal juga. Dia kata, apalah orang Melayu ni kalau minta syurga minta pelik-pelik. Apa yang peliknya? Cuba baca dalam doa kita baca malam tarawih tu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Lagi? Itu bagus lagi tu. Siapa wa fil jannati dakhilin, masuk dalam syurga ahmulara. Wa ala sariratil karimatil mutaqabilin, nak duduk atas katil, nak beradak-radak dengan kawan. Wa asalim musaffaini syaribin, nak minum madu, nak pakai sutra. Allahu akbar, duk minta apa benda lagi tu? Minta masuk dalam syurga je. Itu Datuk Ismail. Awal lagi saya dengar dia, orang berani menegur cerita ni dia. Jadi saya pun buat beranilah juga, sebab ada orang tua tegur. Kalau tidak payah juga nak tegur orang tua-tua ni, bukan main. Marahan kita tak rasa-rasa. Baik. Ini satu, mensama Ramadan, syarat dia puasa, iman. Yang ketiga ihtisab, mengharapkan pahala. Apa kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosanya yang lepas-lepas. Satu. Kemudian kita bagi fadilat puasa, Nabi sebut sangat jauh. Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa dia puasa satu hari je kerana Allah Taala, maka Allah Taala jauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun. Sehari 70 tahun. Tapi kalau kita dah berapa lama, agaknya jarak kita dengan neraka sangat jauh. Tapi jangan pandai main matematik. Macam mana cerita matematik, dengar dah? Belum? Ada seorang pakcik ni, dia pergi Mekah. Pakcik dia pergi Mekah. Dia baca dalam buku, kelebihan solat di Masjid Haram, satu solat berapa ribu? 100,000. Dia duduk 5 hari. Dia pun kira berapa juta solat dia punya, aset dia sudah besar. Balik-balik Malaysia tak solat dah. Orang kata, kenapa tak solat wajib bawa balik Mekah? Solat buat apa? Aku punya aset sudah juta-juta. Kalau hidup 100 tahun lagi pun tak habis-habis. Jadi kita pun sehari 70 tahun. Kita puasa 5 hari, lepas dah tu. Lah, ini dia panggil kerja matematik tak betul. Saya ingat punya kepala, punya fikir macam ni. Yang pentingnya nak cerita jarak Allah Taala jarakkan di antara kita dengan neraka itu sangat jauh.
Yang ketiga, nuzulul Quran fi Ramadan. Allah Ta'ala turunkan Quran ini di bulan Ramadan. Dalam Quran Tuhan sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturun padanya Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran. Jadi dikatakan bahawa Ramadan itu bekas. Ramadan ini adalah bekas. Isinya apa isi? Kalau kita ambil bekas ni contohnya. Ni bekas ni kita nak isi apa dalam ni? Isi air. Hari ni Ramadan datang adalah merupakan bekas. Nak isi apa? Apa yang kita nak isi? Dia panggil syahrul Ramadan unzila fihil Quran, maka isilah Quran dalam bulan Ramadan. Tak cerdiklah kalau kita pergi rumah orang, dia baru balik daripada China ke daripada mana, tiba-tiba bawa keluar dia punya pinggan kau mangkuk yang baru beli. Dia kata ni mangkuk ni buat daripada tulang. Cerita tulang ni timbul boleh isu soalan lain pula pasal ni. Serabut dah soalan ni. Letih duk jawab, cerita sama ya kan. Jadi cerita tulang katanya RM600 satu pinggan. Kita pun duk tunggu apa benda lah nak isi. Dia punya pinggan harga RM600 ni, nak isi apa? Tunggu ada setengah jam. Lapar bercerok dah kita ni. Tiba-tiba keluar Indomie pula. Bawa balik Indonesia. Mi Maggi tu masuk tu. Allahu Akbar. Tak pernah sabar lah. Mi segera tu masuk dalam pinggan yang harga RM600. Logik ke tak logik? Hazahu. Kata ulama Quran, Allah Ta'ala turunkan dalam bulan Ramadan. Ramadan nak mari, kita ambil je bekas, tidak diisi dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada majlis tadabbur Al-Quran. Kita tidak baca Al-Quran 2-3 kali khatam pada bulan Ramadan. Kita juga tidak ambil ayat-ayat tadabbur. Macam mana nak tadabbur? InsyaAllah kita cuba tengok dalam, kalau tengok dalam blog saya tu, Abu Anas Madani, anda dah letak beberapa siri yang tahu-tahu lepas panduan ayat-ayat untuk tadabbur di bulan Ramadan. Ambil ayat ini, itu panduan saja. Banyak lagi ayat lain yang boleh kita buat. Maka orang kata tak cerdik lah kalau seorang hamba Allah Ta'ala ini hanya duk gilak bekas tapi tidak mengisi di dalam bekas tersebut dengan perkara yang sepatutnya diisi. Ini Ramadan bekas pada Al-Quran. Maka di antara amalan yang kita kena buat lagi bulan Ramadan, iaitulah qiyam Ramadan. Dia panggil qiyamul lail, berdiri pada waktu malam, pada waktu siangnya berpuasa, malamnya berdiri. Nak diri lama mana nak berdiri? Ini masalah, timbul soalan-soalan ni kadang-kadang banyak juga soalan. Ada orang kata, ustaz saya nak solat 8 rakaat je sebab ikut Nabi. Sedap juga soalan tu. Ada kata kita 20, hak ni pun ikut Nabi juga. Jadi kita nak berapa rakaat? Kalau masjid buat 20, kita lari 8. Kalau masjid buat 8, kita lari berapa? 4. Setengah ya lah kita. Setengah masjid ada 2 pintu. 8, 20. Siap dah banner. Masuk 8, 20 sini, orang nak 8 terperangkap. Kereta tak boleh keluar. Orang tak akan keluar kita lepas 20. Pasal itulah bawa muslimat dia cerdik. Dia kata masuk kau ni bang. Jadi suami tak tengok 20. Masuk situ, nak keluar tak boleh, jadi dapatlah solat 20. Muslimat rajin solat, masya-Allah. Yang muslimin alih hak main ngaji ni rajin juga dah. Hak lain-lain itulah. Dia main syokat selalu. Jadi satu malam Nabi kita solat tarawih sampai setengah malam. Nabi kita solat tarawih sampai bila? Sampai setengah malam. Sahabat-sahabat mari komplain. Agak-agak kalau tempat masjid kita orang solat setengah malam, komplain ke tidak? Tak. Bagus punya orang. Komplain selalu. Jadi sahabat pun komplain dah zaman Nabi tu, sudah berlaku komplain. Dia kata, ya Rasulullah, baru setengah malam. Lau nafaltana baqiyata lailatina. Dia kata kalau Tuhan teruskan sampai ke sahur kan lebih baik. Ada orang nak komplain lagu ni? Kalau ada komplain lagu ni, mari silakan, saya terima lah. Cerita berjawab dia, awak pergi masjid lain lah. Masjid ni tak, masjid ni imam pun tak sanggup dah. Kata. Jadi sahabat mari tanya, ya Rasulullah, lau nafaltana, kalau Tuhan teruskan lagi solat sampai ke sahur lebih baik. Nabi kesian kepada umat. Rahmatal alamin jawab apa? Baca ni tuan-tuan, habis tanda hadis ni. Nabi kata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Imam 20, kita tunggu 20. Imam 8, tunggu 8.
Imam 40 rakaat, tunggu 40 rakaat sampai sudah. Apa dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam walaupun dia balik tidur di rumah dia. Syaratnya jangan balik buat maksiat. Oh tak apa dah, aku malam ni ustaz kata boleh qiyamul lail dah. Balik-balik buka cari channel yang ke berapa, tengok cerita Korea nak pula dah. Lari dah malaikat kata cerita. Mana masuk dalam qiyamul lail lagu ni? Ni ada orang cerita, dia kata ustaz tolong sebut sikit, bulan ni, bulan Ramadan tahun ni katanya potensi untuk bangun tahajud tu agak tinggi sikit darjat. Betul? Pukul berapa? Pukul 3. Biasanya orang bangun tahajud ni nak untuk sahur tu pukul 5, 4.30 dah. Katanya tahun ni pukul 3 tahajud dah. Ni perangkap, ingat mai. Siapa dia bangun tahajud pukul 3, putus qiyamul lailatihi tadi. Sebab syarat dia balik tak ada lagi buat munkar, buat maksiat. Tak. Tapi siapa dia balik, dia tidur, balik sambung baliklah. Moreh agak sikit. Kemudian baca Quran, zikir, tidur kerana nak kerja esok. Kita tidur tu kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Kau sanggup nak berdiri? Ini bonus. Allah Taala beri pada kita bonus, tapi jangan lari tengah jalan. Siapa dia lari tengah jalan, imam 8, imam 20, kita lari 8, malaikat tutup buku, check out. Boleh pahala setakat tu. Tapi bonus qiyamul lail lah, tidak ada. Jadi kalau kita nak, biarlah maklum kita ni orang kerja hari ni. Dan nak beri malam pun bukannya tarah kita, bukan siapa peringkat pecah kaki seperti yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memadailah kita ambil di sini bahawa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih. Siapa dia bangun solat pada malam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala. Jadi kalau adalah tuan-tuan balik lepas ni tengok di surau kita di masjid, duduk tulis hadis palsu yang menyebut tentang pahala setiap malam tu. Malam yang pertama dapat ni, yang kedua dapat ni, yang keenam dapat ni. Itu hadiah palsu. Minta tolong AJK masjid, buanglah. Tak payah duduk tipu orang dengan cerita-cerita palsu. Cukuplah hadis yang sahih. Nabi kata, man qama ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia berdiri malam Ramadan, diampunkan dosanya. Cukup. Nak cari apa lagi lebih daripada itu? Kalau cari hadis palsu pun nak lari 20 tu lagi juga. Lari ke tidak? Dia pun lagi tak pakai hadis lah sahih pun tak pakai, yang palsu lagi nak pakai. Tapi biasanya yang palsu lah yang mendapat tempat di hati sebahagian daripada kawan-kawan kita ni. Kalau bagi hak sahih tak jadi, kata hak palsu ni bagus tak? Baiklah. Tajuk yang diberi sebagaimana dalam kertas kita ni, fake puasa. Dalam kertas yang nota yang saya bagi pada para jemaah sekalian. Cuma saya tak tahu, sebahagian daripada tajuk ni mungkin telah disentuh oleh sahabat saya di awal tadi. Pasal itulah ada mukadimah panjang sikit kerana dia katanya sudah bercampur tajuk ni telah macam bertindan. Tak apalah. Kalau ada yang sudah dibincang, cakap ustaz boleh isyarat je saya tukar pada tajuk lain. Kerana perbincangan kita panjang. Dalam kertas kita ni ada 15 muka surat. Maknanya 15 muka surat, kalau 10 minit satu muka surat, kita kena ada 150 minit. Yang pertama sekali, kita punya ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Cuba buka surah Baqarah. Dalam telefon masing-masing tu ada. Ini kita nak latih buka Quran. Kalau tak ada lagi senyap-senyap, jangan duduk situ. Tak ada dalam telefon saya. Balik ni download lah. Balik ni. Tak payah beli, percuma ya, free ya. Biar ada kat Quran dalam telefon. Yang ada dah tu, saya nak suruh buka ni takutnya dakwa di telefon. Dia kata Scott sejak dia beli dulu tak buka-buka lagi. Ada juga lagu tu kan. Jadi sekurang-kurangnya biarlah ada. Pasal tu isteri boleh tengok dalam handphone ni dia ada tempat dia punya tanda baca. Ada ke tidak? Ada tengok. Kalau tak berubah-ubah hak minggu lepas dengan minggu ni tu sah dah suami dia tak baca Quran. Dia ada bookmark kat situ. Jadi kita pun jangan bookmark satu kali. Bini kata macam mana? Kemarin muka surat 200, hari ni 150 pula. Masa dia tanda tu terpasar kan? Boleh kesal lah jadi. Bukan nak suruh isteri cek. Kalau cakap nak cek Quran rasa berani tak. Tapi kalau buka hak lain tu peluh lalu tak? Dia guna tu habis bateri kata. Bini baru pakai telefon tu takut habis bateri dah. Tu masalah tu. Allahu Akbar. Dunia nak kiamat ni macam-macam fitnah berlaku. Baiklah. Duk kacau cerita lain pun tak habis tajuk kita pula. Cuba buka dalam Quran tu surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183.
Jumpa dah? Belum ada lagi? Allahu Akbar. Ayat 183 Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tengok, Allah Taala sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Satu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemudian Tuhan sebut kepada kita ayat yang ke 184 185 ni, yang kita yang ada dekat skrin ni, 185. Syahrul Ramadanil ladzi unzila fihil Quran. Jadi di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang puasa, tiba-tiba Allah SWT akhir ayat itu dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kita ambil kemudahan, tak suka kita sukar. Jadi Allah nak kepada kita mengambil kemudahan dalam buat puasa ni, dia tak suka kita payah. Artinya para jemaah, ayat puasa ini ayat yang paling berat. Berat ke ringan ayat puasa? Ke ringan? Sebab saya tak tengok dalam syariat puasa ni ada ayat yang menyebut tentang kelebihan puasa lebih daripada yang disebut dalam ayat ini. Tengok, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat lain dalam ayat puasa, dalam ayat solat, Tuhan tak banding di antara solat kita dengan solat orang dulu. Kenapa? Dalam bab zakat tidak ada muqaranah, tidak ada perbandingan di antara sedekah orang dulu dengan sedekah kita. Tapi mari dalam bab puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kamu puasa. Sebab apa? Ini sebab inilah yang perlu kita jawab. Jawabnya kerana puasa ni menjadi agenda besar dalam hidup manusia. Besar ke tidak? Cuba pergi siasat tengok. Pak Cik, kenapa Pak Cik ni tak pergi belajar? Oh, tak sempat. Sebab apa tak sempat? Nak cari makan. Tidak cari makan kita hidup. Kenapa awak ni senyap ya, tak cakap apa, tak boleh, payah nak cari makan. Jadi agenda hidup manusia duduk di makan. Tidak kerja makan kita ni. Kerja kita makan. Maka Allah Ta'ala bila nak syariatkan puasa, dibuat perbandingan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang dulu daripada kamu. Jadi bila kita ni kalau ada perbandingan, saya buat contoh yang simple. Dua orang kawan naik motosikal, dia naik aksiden, terbalik, yang seorang ni patah kaki. Kita pun pergi ziarah dia, Allahu Akbar, awak naik motor macam mana patah kaki ni, tergatur di hospital kaki. Dia kata apa? Saya satu je kaki patah, kawan saya driver tu dua kaki patah. Jadi dia bangga sebab dia satu, kawan dia dua. Jadi kita ni bila tengok orang dulu berpuasa dahsyat. Macam mana puasa orang dulu? 23 jam. Orang dulu puasa bila? 23 jam dia puasa. Kita mari zaman kita hari ni berapa jam? 12 jam saja. Alhamdulillah kata. Ini sejarah puasa ni. Jadi kalau kita nak tengok orang-orang yang dulu berpuasa sampai 23 jam, dia boleh buka puasa hanya setakat di antara maghrib dengan isya. Maghrib boleh makan, isya habis, tutup. Ataupun lepas maghrib dia boleh makan, tapi tak sempat nak makan, dia tertidur. Sebagaimana berlaku pada Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ni duduk, dia kerja di kebun tamar, dia penat. Lepas maghrib dia balik rumah dia nak makan, isteri dia kata Allahu Akbar, ingat ke abang dia ni buka puasa di masjid, rupanya nak balik makan di rumah. Jadi isteri dia kesian, dia kata kesian, tunggu sekejap, saya pergi cari makanan. Bila sambil duduk menunggu isteri dia, Qais tertidur, tidur lena. Bila isteri dia balik bawa makanan, bila tengok suami dia tidur, maka jawabnya Qais tak buka puasa hari tersebut, sehinggalah kepada keesokan harinya pengsan, rebah dia kerana tak buka puasa. Maka cerita-cerita ni sampai kepada Nabi SAW, sehinggalah sampai kepada mari ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ini dipanggil sejarah puasa. Saya pun tak nak cerita sejarah sebab tajuk kita pergi kepada fiqh puasa. Baik.
Jadi dalam ayat tentang ini, apa yang Tuhan sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Puasa ni Allah Taala beri kepada kita kelonggaran, dan Tuhan tak nak kita susah. Karena itulah puasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin, tengok dalam ayat berapa tu? Ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dalam bersafir, fa'aftara, dia boleh buka puasa, fa'iddatum min ayamin ukhar, dia boleh ganti dengan hari lain. Tapi kalau solat boleh ganti hari lain tak solat? Boleh? Jam hari ni tak sempat nak solat. Sibuk hangat hari ni tak sempat nak mesyuarat panjang sangat. Kita tunggu ganti hari lain. Ada? Ada hak buat sendiri. Kau tak ada? Tak tahu lakon. Nah. Kalau hari jam, ada orang telefon, dia kata, ustaz, jam teruk ni ustaz, boleh jamak ke tidak? Dia tak tahu soalan dia tu lepas asar. Saya kata awak nak boleh jamak, tapi awak nak jamak ngapa? Tengok, dia nak jamak ngapa? Lepas asar ke nak jamak? Kalau lepas zuhur dia boleh jamak takhir dengan asar, tapi kalau lepas asar dia jamak apa? Jamak 5 lah jawab dia. Zuhur, asar, maghrib, isyak sekali. Mana ada jamak lepas tu? Tadi kita dah bincang dah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak beri kepada kita, oleh kerana puasa ni terlibat dengan fizikal, oleh kerana puasa ni terlibat dengan tubuh badan, maka Tuhan beri kelonggaran kepada kita bagi orang yang maridan, sakit, bukan maradan. Kalau Tuhan kata faman kana minkum maradan, siapa di kalangan kamu sakit, itu sama masalah. Gua nak makan tu, Allah sakit gigi. Gua nak makan tu, Allah jalan tadi sepak apa ni, batu berdarah ibu kaki, sakit lah. Tuhan sebut dalam Quran, tengok ayat 184, faman kana minkum maridan, maknanya sakit sungguh kamu tu. Orang yang sakit sungguh barulah boleh buka puasa. Jadi kadar sakit itu kita yang boleh menentukan hari ini. Kita sendiri yang menentukan. Ada setengah dalam kitab fiqh kata yang menentukan sakit ni kena doktor. Doktor kata boleh MC, baru kita boleh sakit. Kalau kita buat MC sendiri tak jadi. Orang nak makan, MC puasa. Ada juga MC puasa dah. Maka inilah baru kita faham tentang puasa. Jadi takrif puasa yang sangat simple lah untuk para jemaah faham. Apa dia puasa itu? Puasa itu makna menahan diri daripada makan dan minum, daripada awal pagi, daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Mudah ke payah? Takrif puasa, coba tengok. Menahan diri daripada makan dan minum, serta daripada segala yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Senang, simple. Dengar dah cerita budak yang tak aja tanya dalam kelas? Dengar dah? Kedak lagi? Tak dengar lagi? Seorang pelajar, dia ni warak betul lah, tak pernah tanya apa-apa soalan apa, tak tanya. Dia faham ke tak faham ke, dia tak tanya berlaku. Kita jangan jadi lagu tu lah, pada tidak pun. Kalau tak faham tanya dah. Bila mari bab puasa ni, dia tu besar budak ni, dia ni suka makan. Bila dia dengar ustaz dia kata daripada terbit fajar sampai jatuh matahari kena puasa, akak tangan lalu nak tanya soalan. Terkejut ustaz. Dia kata orang lain jangan tanya, hari ini soalan beri kepada dia ni saja. Dia tanya ustaz, tarikh puasa ni daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Dia apa soalan awak? Dia kata kalau matahari tak jatuh macam mana? Kalau matahari tak jatuh nak macam mana? Ustaz dia kata baiklah, tak tanya juga macam biasa. Dia tanya nampak lah dia tak cerdik dia tu. Yang pentingnya bagi dia adalah dia budak besar, suka makan. Jadi dia mikir kalau tak jatuh matahari tak makan lah aku. Jangan nak fikir benda-benda karut macam tu dah. Ini tarikh yang sangat saling prinsipal yang paling mudah. Jadi Allah SWT beri buka lorong kepada kita yang sangat luas. Maka hukum puasa kita dah jelas dah. Tak ada siapa kata puasa ni tak wajib. Semuanya kata wajib lah ke. Tapi syarat nak jadi wajib berbeza di antara syarat sah dengan syarat wajib. Tengok dalam kitab kita ni, dalam nota kita ada syarat wajib. Wajib puasa tu siapa? Yang pertama berakal, baligh, dan orang yang punya kemampuan. Ini berbeza dengan solat. Dia ada mampu berpuasa. Kalau tak mampu puasa tak payah. Kalau tak mampu pun kena puasa juga. Maka jawab dianya, hari yang paling ramai orang mati dalam dunia ni bila? Bulan Ramadan. Orang mati ramai tak? Tapi setakatnya saya pergi ke hospital, ceramah ke tazkirah ke di hospital, biasanya anak akan tanya pegawai hospital, macam mana keadaan ward di bulan Ramadan? Dia kata pergi melawat, tengok kosong bulan Ramadan. Saya kata kenapa kosong, ramai orang mati ke?
Takut mati ramai dah kan. Kosong buat. Dia kata tak, ramai orang keluar dan tak apa ramai orang masuk. Tengok. Walaupun hadis ni dhaif, sumu tasihu, puasa kamu sihat, hadis itu ulama mempertikaikan. Tapi ada kewajarannya bahawa puasa itu memang sihat. Puasa sihat. Jadi kerana itulah kita bulan puasa sihat. Cuma yang tak menyihatkan kita bulan puasa di akhir zaman ni siapa? Siapa boleh jawab? Boleh ambil. Dia. Siapa? Bazar Ramadan. Allahu akbar. Bazar Ramadan ni bagai-bagai dia jual bulan Ramadan. Memang dia punya menu dia keluar daripada muzium negara. Arkid negara keluar lagi. Tak ada luar Ramadan. Pergi carilah. Nak bagi kuih-kuih yang sejarah ni tak ada. Tapi bulan Ramadan ada. Pasal juga kena beli. Jadi bila beli, makan. Takkan nak membazir. Bila makan, maka bulan Ramadan lah bulan menaikkan body, bukan nak turun body. Ini sudah lari daripada asal. Itu syarat wajib. Syarat sah berbeza. Syarat sah puasa orang Islam, kanak-kanak yang sudah mumayyiz, yang tahu dia punya kotor dengan sucinya, bagi perempuannya suci daripada haid dan nifas. Berakal dalam waktu yang dibenarkan berpuasa. Ada waktu tak benar ada juga. Kita puasa pada hari yang tidak dibenarkan. Puasa pada hari raya contohnya tak sah. Baik. Bila kita bincang tentang rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Ada dua saja. Yang pertama dia panggil niat. Yang kedua al-imsak. Bahasa Arab kata al-imsak, yakni menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan keliru dengan imsak dalam kalender tu, dalam takwim. Tu imsak 10 minit nama dia. Lain. Tak? Itu imsak 10 minit. Lah. Itu maknanya kita berhenti awal. Ada orang kata imsak ni salah lah. Ini bid'ah punya ni. Saya kata tidak bid'ah. Imsak tu macam lampu kuning lah. Kita bawa kereta, lampu kuning boleh pergi lagi tak? Boleh kan? Merah baru tak boleh pergi. Tapi hati-hatilah. Dah tahu dah lagi 10 minit, lagi 5 minit nak azan. Janganlah baru berapa minit lagi? 5 minit lagi. Baru nak masak nasi. Baru nak tambah nasi. Ya sudah kan yang mana ada tu, barulah sempat nak pergi masjid. Jadi adalah faedah dia. Cuma jangan salah anggap bahawa imsak itu mengatakan bahawa tak boleh lagi kita makan waktu imsak. Boleh makan. Cuma dalam skop berhati-hati. Jadi dalam bahasa kita yang selalu kita gunanya, imsak ini iaitulah lampu kuning. Lampu kuning boleh pergi, tapi dalam keadaan yang berjaga-jaga. Baik, yang pertama sekali dia panggil apa tu? Rukun yang pertama, niat. Bilakah kita nak niat puasa? Bila nak niat? Niat puasa ni berbeza dengan niat solat. Niat solat kita kena niat serentak dengan takbir. Tapi niat puasa kita boleh niat pada awal malam. Maghrib itu boleh niat dah untuk esok. Tengok ni, dalam puasa fardu lah kita kira. Berniat pada malam hari. Syarat yang pertamanya berniat bila? Pada malam hari. Untuk orang nak puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat boleh niat esok. Contohnya kita hari ni cuti. Ingat pagi esok ingat nak pergi ziarah kawan ke nak apa. Sudah maya subuh tu malah pergilah. Malah nak pergi hari hujan pula ke apa benda cerita. Boleh kita niat saja aku puasa pada hari ni. Boleh. Pukul 10 pagi boleh niat lagi. Pukul 11 boleh niat. Yang khilafnya kalau dah masuk zuhur boleh lagi ke tidak? Itu khilaf. Jadi kita ambil Allah. Pukul berapa? 10 pagi. Nak pergi beli futur ataupun makan pagi pun malas. Nak masuk tengah hari pun malas. Niat puasa, alhamdulillah selesai masalah. Itu untuk puasa sunat. Adapun puasa fardu dengan puasa qada ataupun puasa wajib yang lain. Jadi dalam dunia ibadat kita ni, puasa fardu lagi, yang wajib, puasa qada, apa lagi? Puasa nazar. Siapa dia bernazar nak berpuasa, maka semua ni puasa-puasa yang menjadi wajib ni, maka dia kena lengkap satu hari. Bermakna kita kena niat daripada malam, barulah kita mula puasa daripada fajar sampai maghrib. Itu perbezaan. Siapa dia niat tengah hari, bermakna awak puasa berapa jam? 8 jam, tak cukup. Puasa mesti daripada subuh sampai ke maghrib. Maka Nabi kata malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa dia tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak boleh puasa fardu baginya, tak ada puasa. Itu dia panggil
hadis yang menunjukkan kita kena niat berpuasa pada malam hari. Baik, apa ke puasa ni? Niat puasa ni kena tiap-tiap hari? Jawabnya na'am. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i mengatakan niat hendaklah dilakukan berulang-ulang, iaitulah pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Mana selagi tak subuh kita masih lagi mampu niat. Berbeza dengan pandangan mazhab Imam Malik. Imam Malik lebih tenang. Imam Malik kata apa? Sah berniat puasa sebulan. Mana pada malam pertama Ramadan kita berniat, saja aku puasa sebulan, dan tak perlu kita perbaharui lagi besok lusa. Jadi apa faedahnya? Di antara Malik dengan Syafi'i ini apa yang masalahnya? Jawabnya tak ada masalah. Kalau kita niat hak Imam Malik ni, mungkin satu malam kita tertidur, tak ingat nak niat, jadi sah ke tak sah puasa kita? Sah, tak perlu kita qada. Kenapa? Kerana Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang mazhab 4 ini mengatakan bahawa boleh kita berniat sebulan. Tapi kalau saya nak cerita satu persatu, sebab kenapa berbeza di antara dua ni? Berbeza dianya sebab Imam Malik mengatakan puasa sebulan tu package, sebab tak ada boleh masuk puasa lain tengah-tengah. Ada boleh masuk tengah lain. Esok aku tak nak puasa Ramadan, nak puasa hari Isnin sunat, boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh. Maka oleh kerana dia package, maka cukup kita niat di awal bulan sampai ke akhir. Syafi'i kata la, dia kata puasa ni yaumiyan, setiap hari. Setiap hari mu kena puasa berbeza. Hari ni lain, esok lain. Maka niat dia kena niat setiap hari. Itu perbezaan yang ketara. Baik, pengikut Imam Malik, tulislah sikit cerita ni. Sebab saya nak ajar ni fiqh perbandingan mazhab, supaya tuan buka sikit cerita. Jangan dengar orang cerita Imam Malik kak, oh dia tu mazhab mana pula tu. Kita sini mazhab Syafi'i tulis. Sedaplah lu. Kalau bab mazhab tulislah dulu tak. Tapi kalau tanya kita apa pakai Syafi'i baca, tak tahu. Tak. Dia tahunya mazhab Google yang ada ni. Baik. Jadi kata di ulama mazhab Malik, dia kata, "Hei, pengikut mazhab Syafi'i, kenapa waktu haji, waktu kita pergi haji, kalau kita dah niat mengerjakan haji di miqat, waktu nak tawaf, nak sa'i, tak wajib niat lagi, sebab dia kira package." Itu fiqh dalam mazhab Syafi'i menerima. Jadi ikut Malik kata, dalam bab haji mu terima, kenapa dalam bab Ramadan tak boleh terima? Maka kita mengatakan kita kekal dengan pandangan pegangan kita bahawa niat mesti setiap malam. Tetapi kalaulah andai kata terlupa, adalah kita sudah ada ihtiyat, sudah ada dia punya tayar spare dianya, iaitulah kita dah niat sebulan di awal Ramadan, bermakna kalau terlupa ni kita cover dengan itu. Bolehlah kita pakai. Cuma timbul lagi isu, mesti ke tiap-tiap malam kena lepas tarawih ke nawaitu sauma ghadin, macam budak-budak hak baca dalam cerita Ipin kan, duk ajar budak-budak nawaitu sauma ghadin, bacalah anak kita dah apa. Kalau tak baca tu jadi tak jadi. Tengok dalam kitab fiqh Syafi'i saya ambil, cuma maaflah kalau tak ada sering mata pun kita terjemahkan dia. Ada setengah orang komplain, tu kan ketahu ustaz ni banyak bahasa pelik ni. Saya kata tak apa, saya nak suruh belajar. Inilah kita panggil berguru kan, ada belajarnya. Baik. Jadi cara berniat dengan hati. Kita niat dengan hati, aqdul azmi, bahawa aku nak puasa esok. Jadi terlintas dalam hati kita. Contohnya kita tengah duduk solat sekalipun, tengah duduk sembahyang tarawih, lah mari dalam hati puasa esok. Jadi tengok. Dia kata apa? Wa yajibu taqdiman niyati 'anil fajri. Wajib kita kena takdim, mulakan niat itu sebelum subuh. Lepas tu tak ada mudarat lah. Mana kalau kita tidur ke apa benda ke, tidak menjadi, sudah tidur esok kena niat balik, tak payah. Qala syekhuna ni dalam kitab kena kata apa? Lau tasahhara, siapa dia bangun sahur, liyasuma, dia bangun sahur ni kerana nak puasa esok, ataupun dia minum untuk nak menghilangkan dahaga pada siang harinya, wa kana qad khatara bi balihi, telah ada dalam hati dia tu makan ini untuk puasa, apa jadi? Maka bangun sahur tu kerana nak puasa esok tu, itu pun termasuk dalam niat, termasuk dalam niat. Ada orang tanya dia tu, ustaz kalau bangun sahur saja tak cukup? Memanglah kita bangun sahur tu nak puasa, tapi kita bangun sahur tu untuk apa? Untuk puasa. Khalas, itu termasuk dalam perkara niat. Ini dalam kitab dia panggil Nihayatut Tadrib. Kitab ni ada 1000 bait syair. Menarik ni kalau kita pelajar-pelajar kita ni, dia nak mengaji fiqh, mari
Siapa dia sanggup hafal 1000 bait syair ni, saya ajar kitab ni. Nama dia Nihayatut Tadrib. Nihayatut Tadrib fiqh mazhab Syafi'i. Baik, itu rukun yang pertama, bab niat, anda rasa selesai. Kita berpindah pada rukun yang kedua. Rukun yang kedua iaitu al-imsak. Apa makna imsak? Menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Menahan diri mana kita tak buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ni berapa perkara? Banyaklah yang batal puasa ni. Tengok ni orang yang nak belajar bahasa Arab. Wa syartuhul imsaku an ta'ati mufattirin indan amdan kalisti'ati. Sedap dia punya bahasa. Kalau orang belajar Arab ni suka. Jadi perkara-perkara asas yang membatalkan puasa ada 4 perkara. Ini perkara asas. Boleh katakan benda ni ijma'. Ulama mengatakan puasa ini batal dengan 4 perkara. Yang pertama, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, jima'. Yang keempat, haid dan nifas bagi muslimah. Jadi 4 perkara ni adalah merupakan perkara asas. Jadi hak ni batallah puasa dia. Maka perkara asas ni yang betul kita buat. Tengok dalam kertas kita ada dalilnya, firman Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi ayat ni panjang, boleh kita balik tengok dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 187. Allah tersebut di sini, wa kulu washrabu wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Jumpa muka surat 2 tu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maknanya awal puasa dulu 12 jam, kan? Bila ramai sahabat-sahabat Nabi ni terfitnah dengan isu ni, maka Tuhan tu ayat Quran ini membenarkan bahawa fal'ana bashiruhunna wabtagu ma katabahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi kamu boleh makan sehingga terbit fajar dan berpuasa balik sampai ke esoknya. Jadi ini 4 perkara yang jelas kepada kita. Yang ketiga, haid dengan nifas, jelas juga dalam perkara ini. Baiklah, sebelum daripada kita pergi kepada tajuknya ni, anda ingat kita terus pergi kepada kertas kita dulu. Saya takut tak sempat habis. Ayat-ayat puasa telah kita sebut. Maka larangan yang disepakati berapa perkara? 4 perkara. Menahan nafsu syahwat. Yang kedua, menanggung lapar dan dahaga. Yang ketiga, menahan diri daripada bersetubuh dengan isteri di siang hari. Jadi di antara isu yang dibincang lagi iaitulah merokok. Rokok, dia kata tidak makan ni ustaz rokok, tapi masuk juga benda-benda yang tidak berfaedah. Keluar darah haid atau nifas, hilang akal, adalah dipersetujui secara sepakat ulama membatalkan puasa. Jadi ini benda-benda yang membatalkan puasa kita. Jadi timbul lagi soalan, adapun yang tidak disepakati oleh ulama, yang menjadi perbincangan para ulama terlalu banyak, termasuklah dalam isu-isu semasa yang sebahagian tadi telah dibincangkan dah. Jadi perkara khilaf dalam bab batal puasa ni ada banyak perkara. Kalau tengok dalam fiqh as-siyam, dia sebut golongan yang di antara golongan yang memperluaskan skop batal puasa sampai kepada peringkat 57 perkara batal puasa. 57 perkara batal puasa. Yang kita itu hak dalam kitab. Hak kita tambah pula berapa lagi? Waktu puasa berani tak korek hidung? Berani? Tak berani. Pasal dia dengar korek hidung batal puasa dah. Siapa dekat traffic light genyeh gini kat luar. Gatal pun tak berani nak masuk. Macam-macam lagi hak kita dengar. Jadi cuba kita lihat hari ini perbincangan para ulama. Ada golongan yang mempersempitkan ruang perkara yang batal puasa. Duduk di mana? Jadi khilaf ni panjang. Inilah di antara perbincangan-perbincangan yang berlaku.
di dunia kita hari ini ada korek hidung, makan ubat dan sebagainya. Baik, contoh perbincangan ulama mazhab Syafi'i. Tengok dalam kitab kita ni. Dalam fiqh Syafi'i, iaitu dia, tuan-tuan tengok dalam kitab yang saya petik di sini, dia panggil fiqh fiqh al-manhaji. Fiqh manhaji ni fiqh mazhab Syafi'i. Tengok muka surah 4. Perkara yang membatalkan puasa ialah sampai sesuatu ain. Ain itu mana benda? Ain, benda. Bukan nama orang ni. Kalau ada orang nama ain, jangan marah pula. Nah, sampai sesuatu yang ni ain ke dalam rongga. Rongga itu mana? Al-jauh, bahasa Arab kata, melalui liang yang terbuka. Satu. Jadi maksud ain itu iaitulah benda yang dapat dilihat oleh mata. Benda yang kita dapat lihat, kaca butir ke apa benda. Dan maksud al-jawf itu iaitulah otak dan apa yang berada di bawah halkum hingga ke perut. Itu batal puasa. Maksud liang yang terbuka, tengok, maksud liang yang terbuka tu ialah mulut, telinga, kubul, dubur, sama ada laki-laki atau perempuan. Ini liang terbuka. Manakala masuk benda-benda ikut ni, batallah puasa. Masuk ikut lorong yang ada terbuka ini. Tengok. Jadi dalam ulama-ulama fiqh kita, bila dia definisikan liang yang terbuka tadi, maka banyaklah contoh-contoh yang mereka akan buat. Jadi ulama berbeza pendapat dalam menyentuhkan al-jawf. Tengok di kertas muka surah 4. Oleh itu, setitik air yang masuk melalui telinga, air masuk telinga, kita mandi masuk air telinga, apa jadi? Membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang terbuka. Telinga ni termasuk liang yang terbuka. Tetapi setitik air yang masuk dalam mata tidak membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang tidak terbuka. Ulama fiqh kata mata ni tak terbuka dia punya liang. Tapi kalau tanya puak-puak doktor-doktor yang mata ni, dia kata ada juga lubang kat situ. Ada ni doktor bagi mata ada dalam kita. Kalau ada boleh cerita. Terbuka tak terbuka dia punya liang? Tak ada. Optometri tak mari hari ni. Dalam fiqh dia kata tak ada. Sebab fiqh kita ni, kita tak boleh menyalahkan para ulama kita. Ulama-ulama kita dulu, dia buat satu benda secara manual, banyak benda. Sebab itulah dalam fiqh ni dibenarkan orang mengandung sampai 4 tahun. Ada satu cerita, ustaz kita ni, isteri dia lebih bulan, 9 bulan berapa hari dah, doktor nak belah. Dia bawa kitab di hospital. Dia kata doktor jangan tak reti bahasa. Kita kata 4 tahun, awak cakap 9 bulan kena belah dah. Tunggu sini. Doktor kata matilah bini dia. Sebab dia baca dalam kitab, kita nak kata macam mana? Pasal itulah timbul isu 6 bulan 2 lahzah. Kan? 6 bulan 2 lahzah. Orang tanya 2 lahzah tu apa ustaz? Kata 2 second lah 2 lahzah tu. Dia kata kenapa dia sebut? Itu nak ceritanya mesti tepat 6 bulan tu. Banyak. Ini cerita lain. Kita cerita hak kita dulu. Jadi, tengok ni. Dalam kitab fiqh manhaji kata apa? Air yang masuk dalam mata tidak membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang tidak terbuka. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana adalah ia liang yang terbuka. Suntikan pada urat tidak membatalkan puasa kerana urat adalah liang yang tidak terbuka. Begitulah seterusnya. Semua ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Kalau sengaja lah, qiyas kepada makan dan minum. Sekiranya lalat atau nyamuk, kita duduk berjalan mari, yung lalat masuk dalam hidung, nyamuk akan mari, atau debu jalan masuk ke dalam jauf, jalan rongga kita, maka puasa tidak batal. Sebab di luar daripada kawalan kita. Alhamdulillah. Ini kerana untuk menghindarinya adalah sangat susah, masyakkah. Begitu juga dengan menelan air liur. Jadi kalau air liur ada, telan je lah. Tak payahlah sekejap-kejap pergi meludah, kejap-kejap pergi ludah. Jadi berat lah, kita nak buat kerja apa. Tapi jangan kumpul. Lama dia kata aku dah agoi, dia apa kumpul air dia tu, kumpul penuh mulut, telan. Sedap kata sedap. Itulah, itu dia kumpul. Air liur yang mari keluar secara tabi'i, yang keluar kita telan, yang keluar kita telan. Itu kerana nak membasahkan
Tekak kita, kalau tidak macam nak baca Quran, tak boleh baca. Tetapi jika air menelan air liur yang bernajis seperti gusi yang luka, walaupun air liur itu jernih dan dia tidak membersihkan mulutnya, maka puasanya batal. Sekiranya dia berkomor atau masukkan air ke dalam hidung dan air itu masuk ke dalam jauf, maka ia tidak batal. Kalau tidak, macam mana kita nak ambil wuduk? Kita komor-komor, waktu kita berkomor mesti ada lekat air yang lebih dalam mulut. Lekat ke tidak? Lekat. Maka itu dimaafkan. Kecuali jika melampau, banyak sangat. Sekiranya terdapat sisa makanan di celah-celah gigi, lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja, lalu masuk dalam perutnya, maka puasanya tak batal. Mana kita duduk diam-diam, tiba-tiba tertelan, ada benda yang keluar daripada celah gigi, itu dimaafkan. Sekiranya ia dipaksa untuk makan atau minum, mari orang nak letak pistol kat kepala kita, letak pistol kat kepala kita, awak makan. Kalau tak makan, aku tembak. Kita pun makan dah. Orang suruh makan, kalau tak makan tembak dia. Tak tahannya lepas-lepas makan pesan pula, esok mari pula. Esok mari pula. Dia tembak pula, makan pula kita. Nah, orang dipaksa suruh makan boleh makan. Begitu juga dengan orang terlupa. Orang terlupa boleh makan. Contohnya kita tak tahu, bangun tidur tengok makanan dia, kita berbismillah makan. Tiba-tiba mari orang kata, tak puasa. Astaghfirullahalazim. Langgar astagfirullahaladzim itu nanti nak sudah lah, stop automatic. Ketika itu juga stop, basuh mulut, komo-komo, selesai. Itu dia panggil orang ini telah diberi makan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan buat lupa, Allahu Akbar, terlupa pula dah. Itu dia panggil buat lupa. Maka dalam isu ini, satu kes yang besar, tengok dalam kertas ni saya buat contoh. Ulama-ulama kita dalam kitab fiqh, ketika mereka isu jauf tadi, rongga yang terbuka tadi, kalaulah contohnya orang ni makan benda terlekat tali dia masuk setengah dalam perut, setengah dekat luar, maka apa maksud ini ada tali ni? Andai kata sedemikianlah kan, dia makan malam, makan mi kau tak putus tengah-tengah, sedar-sedar tidur, ada kat luar ni, nak macam mana? Kalau tarik, batal puasa. Telan pun batal juga. Nampak macam mana? Jadi ulama fiqh kata, nak selesai masalah ini satu je. Kita pergi ke mahkamah, biar hakim jatuh hukum. Awak dijatuhkan hukuman, telan. Katok, kita pegok telah lalu. Tak apa, sebab itu dipaksa. Ataupun kita duduk diam-diam, mari kawan kita pegang dia punya mi tadi, seruk tarik. Tak ada masalah. Sebab dia khianat orang tu jadi. Itu satu kes yang agak ialah menariklah dalam kitab fiqh ni. Kalau tengok pelik-pelik, ada satu lagi benda pelik lain saya cerita dah. Tengok dalam kitab kita ni, dia panggil kitab Nihayatul Muhtaj. Dalam Nihayatul Muhtaj nak ceritanya bagaimana beratnya dalam fiqh kita ni, kerana mereka terlalu tawassuk, terlalu memperluaskan. Batal wuduk tu asalkan masuk dalam rongga, batal lah. Minta maaf lah, ini cerita kalau tak sebut payah ni. Dia kata dalam kitab kita apa? Wayam bagil ihtiras. Kita kena hati-hati ketika beristinja. Awak nak istinja, kita ketika buang air. Kalaulah contohnya orang ni buang air, waktu nak basuh tu, tiba-tiba jari dia tu masuk dalam dubur dia. Jari masuk dalam dubur, adna min ra'sil anmulah. Batal puasa dia. Ataupun boleh cerita ke tak ni? Orang ni kesak dia punya, nak keluarkan najis dia tak boleh. Tahu kesak? Sembelit. Keras sangat tu. Jadi dia pun tekan merah muka-muka ni. Tekan, setengahnya keluar. Habis dia punya limit dia boleh pergi. Maka terpaksa dia kena lepas, setengah lagi masuk balik ke dalam, setengahnya keluar, batal puasa. Ni dalam kitab ni. Jangan. Sebab itulah saya tak di sini tag bahasa Arab. Tag bahasa Arab ni tuan-tuan boleh tengok. Maka kerana itulah, baik. Wa misluhu farajul unsa. Demikian juga muslimat pun macam tu juga. Kalau basuh kencing dia lebih sikit, hati-hati. Termasuk je jari, batal puasa. Walau ta'ana bisikin. Kalau dia ambil pisau,
tikar atas kepala, na'udzubillah, pak kena sampai kepada jauf, rongga dia tu, aftara, batal puasa dia. Ini perbincangan dalam fiqh kita, fiqh Syafi'i, agak sempit ataupun ketat dalam isu ini. Mana dia terlalu peluaskan sampai peringkat dalam kitab fiqh puasa ini, dalam kitab fiqh siam, Syekh Qaradawi sebut di sini ada 57 perkara yang membatalkan puasa. Kenapa tak batalnya? Betul sungguhlah batal banyak, sebab tadi nak buang air pun kalau kena yang sembelit tadi, jadi batal puasa. Maka kita akan pindah pula kepada tajuk kita ni, kepada perbincangan para ulama. Berbeza mazhab, jadi saya minta izin, awal-awal lagi anda minta izin dengan para peserta sekalian, perbincangan kita ini biarlah agak lebih kepada fiqh al-muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Kalau tidak agak sukar kita nak bincang. Tadi kita dah belajar ulama berbeza pendapat di dalam menentukan al-jauf. Ulama beza pendapat jauf, rongga tadi. Dalam kitab fiqh kita rongga kata apa? Mulut, telinga, mata, dubur, kubur, semuanya kira belakang kan? Baik. Jadi ulama Syafi'i berpendapat setiap lubang rongga yang terbuka adalah jauf. Seperti dalam perbincangan yang lepas. Ada rombongan yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan al-jauf, jauf itu ialah al-batin, perut saja. Itu dikira jauf. Kalau benda tu masuk dalam perut, maka batallah puasa. Jadi di sini timbul isu, di manakah kita nak menentukan di manakah al-jauf dalam tajuk kita. Dalam kita tengok kitab kita ni muka surah 4 lagi. Jadi ulama Syafi'i batnu saja. Pandangan yang ketiga menyempitkan takrif jauh dengan mengatakan ia adalah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaatnya kepada badan dari makan dan minum, iaitulah boleh sampai kepada al-ma'idah. Al-ma'idah ni dalam bahasa Arab kata usus besar, ni al-ma'idah. Jadi kita kena masuk dalam al-ma'idah. Golongan yang ketiga menyempitkan takrif jauh dengan mengatakan ialah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat kepada badan dari makanan dan minum, iaitulah boleh sampai kepada usus besar, ma'idah, dan juga usus panjang, al-am'a. Nah, jadi ini dipanggil perut. Tengok gambar kita ni. Kalau ada doktor tu betul kan. Saya tak tengok dalam perut orang ni. Kalau doktor memang dia tengok. Pasal itulah kita tak lawan doktor hari ni. Dia buka sungguh tengok. Lebih-lebih lagi kata orang doktor yang belajar di India, memang hebat sungguh. Saya tanya seorang pakar, orang yang belajar di India ni, dia kata kenapa dia hebat? Sebab barang-barang di sana ori. Kalau belah orang tu belah sungguh. Tengok orang, kita duduk tengok plastiknya. Kalau tak jual plastik, belah babi pak kita ni. Ini usus kecil. Yang kita naknya al-ma'idah tadi usus besar. Ini usus besar dia. Maknanya yang masuk, bahan tadi masuk ke tempat yang mencernakan makanan, masuk dalam usus tu, barulah dia dikira membatalkan puasa. Sebabnya kalau kita tengok dari sudut objektif maqasid, berlapar, lapar tu duduk di mana? Duduk dalam telinga, duduk dalam rongga lain, duduk dalam, maka yang kata lapar tadi tu duduk dalam usus yang besar, itu tempat proses makanan. Ini perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan di antara ulama yang membahagikan 3 kategori jauf, tempat yang menyebabkan batal puasa. Maka majoriti ulama yang semasa hari ini, termasuklah ulama-ulama yang bersidang dalam majma' al-fiqh dan lain-lainnya, pendapat pilihan kebanyakan ulama semasa adalah pendapat yang ketiga, yang mereka mengatakan jauf, rongga yang membatalkan puasa itu iaitulah al-ma'idah. Al-ma'idah iaitulah usus besar yang berakhir di situ kita punya makanan. Berakhir itu kemudian dia proses yang lain pula. Jelas itu kan? Ada 3 kategori. Yang pertama, fiqh Syafi'i kata semua benda yang dikira rongga, yang terbuka, manfaz, maftuh. Yang kedua kata perut, asalkan masuk dalam kawasan perut ni, maka dia dikira ni kawasan al-batin tadi ni. Masuk dalam perut tu batal lah. Yang ketiga kata dak, bukan lagi. Yang masuk dalam usus yang besar ini, barulah dia dikira al-ma'idah, baru dikira batal puasa.
3 kategori. Hasil daripada perbincangan ini, maka timbullah perbincangannya seterusnya. Saya petik di sini kepada para peserta sekalian, keputusan persidangan fiqh antarabangsa mengenai perkara-perkara yang membatalkan dan tidak batal puasa. Jadi kena belajar tengok. Dia panggil al-majma' al-fiqhi. Dalam dunia Islam hari ini, yang antarabangsa yang mempunyai authority di dalam bab fiqh ni ada 2 majma' fiqh. Satu dia panggil al-majma' al-fiqhi al-islami, yang ni duduk di bawah Rabitah Alam Islami, berpusat di Jeddah. Ada satu lagi dia panggil Majma' al-Fiqh al-Islami, ini di bawah OIC. Di bawah OIC ni biasanya anggotanya lebih ramai, mungkin dalam beratus anggota yang diambil daripada negara-negara Islam. Saya faham suatu masa dulu wakil daripada Malaysia pun ada dalam tu, tapi siapa dia wallahu alam. Sekarang ni kita tidak tahu siapa wakil duduk dalam Majma' Fiqh. Maka mereka ini bersidang, biasanya saya bagi kronologi sikit. Siapa dia Majma' Fiqh ni? Takut kita kata puak mana ni Tok lebah mari mana pula. Satu-satu keputusan, kalau pergi melawak di pondok saya, insya-Allah anak akan tunjuk dia punya proceeding, dia punya seminar. Satu-satu persidangan mungkin tebal ni dia punya kitab dalam 3 atau 4 jilid. Dia kumpul semua sekali perbahasan yang berlaku dan kertas kerja yang dibentangkan. Maka kalau isu dalam bab perubatan, mereka akan bawa 2 doktor Islam, 2 doktor pakar Islami akan bentang kepada para ulama, bentang satu-satu. Kalau nak jadi hukum dia macam ni, maka serah kepada ulama untuk memutuskan hukum. Sah, tak sah, harus, tak harus. Kalau dalam bab keuangan Islam, maka yang akan dibawa pembentangnya iaitulah pakar-pakar ekonomi Islam akan bentang. Dalam bab politik akan panggil. Jadi semua orang ni mereka akan dengar pakar-pakar yang bentang, lepas tu baru dijatuhkan hukuman. Sampai kadang-kadang sampai 3 kali persidangan baru dia putuskan hukuman. Jadi tajuk yang kita nak bincang hari ini, saya tak nak pergi jauh dah, sebab tajuk kitanya iaitu puasa. Yang pertama sekali, keputusan persidangan fiqh antarabangsa mengenai perkara-perkara yang membatalkan dan tidak batalkan puasa seperti berikut. Tengok ni. Yang pertama sekali, keputusan ini baca yang Melayu tu, yang Arab tu biarkan. Itu untuk ustaz-ustaz kita mudah nak rojok. Muka surat 7. Ubat titis mata, telinga dan basuh telinga. Ini perkara yang tidak membatalkan puasa. Jadi kita boleh, kalau kita sakit mata, titis mata, telinga, titis telinga, basuh telinga boleh. Sebab bagi dia jauh tu di mana? Al-Ma'idah, usus besar tu baru dia kira jauh. Yang ini lubang-lubang yang tidak boleh mengenyangkan seorang itu. Yang kedua, ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Mana orang kena attack, kena serangan jantung, dia ambil ubat tak bawah lidah. Tak payah dia buka puasa. Kalau dia mampu untuk bertahan, dia boleh bertahan. Dan bila jantung dia selesai masalah, buang ubat tu, dia kira tidak batal puasa. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj. Mana kalau orang perempuan ni terpaksa kena masuk. Memasukkan alat perubatan, membasuh spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan sebelum bersalin juga dikira tidak batal. Yang keempat, memasukkan teropong ke salur kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray. Yang kelima, menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alat dan berus gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang masuk perut, yang mana kita sempat keluarkan air dari prosedur tersebut, tidak batal. Yang keenam, suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah, kecuali yang memberi makanan melalui penurun darah seperti glukos. Makanan orang di hospital yang tak sedar tu dia pakai glukos, itu boleh mengenyangkan. Maka di sini menjadi khilaf besar di kalangan ulama-ulama semasa. Ada yang kata batal, ada yang kata masih lagi tidak batal kerana dia tidak masuk dalam usus yang besar. Tetapi yang kata batal, kata batal pun, kalau orang sudah sampai peringkat tu, orang ni faman kana minkum maridan, sudah marid dia tu, bukan sakat marad kan. Penderima darah menerima pemindahan darah. Jadi terima darah sebab dia masuk banyak. Jadi ada sebahagian ulama kata, kita khilaf dalam masalah ini,
Yang ketiga, oksigen dan gas bius. Semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit seperti krim, jeli atau plasta berubat, semuanya tidak batal. Yang ke-10, mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Yang ke-11, sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray khas untuk jantung. Teropong dalam rongga perut untuk mencari penyakit. Membasuh mulut atau berkomod atau semburan mulut dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut. Dan tidak batal juga teropong yang dimasuk ke dalam salur peranakan atau masukkan alat ke dalamnya. Ini cerita orang perempuan tahu ni. Tapi kenapa pilih bulan Ramadan tu? Tak apalah, yang penting hukum sebut sedemikian. Sebab dia masuk setakat tu, jadi tak masuk dalam perut. Mengambil tisu hati atau organ lain. Jadi pendapat majoriti juga tidak membatalkan, iaitulah isu inhaler. Hari ni isu inhaler agak banyak orang tanya, sebab orang-orang yang terlibat dengan sakit asma memang mudah jadi dia. Jadi kalau kita kata dah awak sakit, batal je lah puasa, qada hari lain. Hari lain pun payah juga nak cari hari. Senang kan nak qada puasa? Tanya orang perempuan, nak qada puasa mudah? Payah dah. Pasal tu setengah orang ni minta izin nak makan ubat untuk bulan Ramadan sebab tak mau tak puasa, kan? Suami dia berkata, ambil lah, tak ada masalah apa. Jadi tak ada masalah. Al-ibratu biwujudi dam, kata ulama. Yang diambil kira batal puasa tu kalau ada darah. Kalau darah tak ada. Kalau awak makan ubat tak keluar darah, boleh puasa terus 30 hari, 29 hari boleh. Suntikan ke dalam dubur, teropong dan pemeriksaan digital dalam dubur, pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya. Jika pesakit mengambil kesempatan berniat untuk berpuasa pada malamnya, mesin atau dialisis buah pinggang melalui perut. Katanya dialisis buah pinggang tu banyak benda. Kalau yang melalui perut tu di majoriti mengatakan tidak membatalkan puasa. Suntikan insulin bagi pesakit kencing manis, lepas juga. Dan itu di antara beberapa keputusan yang kita lihat di dalam Majma' Al-Fiqh yang membenarkan benda-benda macam ni. Ada perbincangan yang kita agak panjang sikit, saya cuba nak itu, iaitulah tentang ulama berbeza pendapat tentang inhaler ni, penyakit untuk orang asma ni, penyembuh gas untuk penyakit lelah. Jadi ada dua pandangan di sini. Cuba tengok dalam gambar kita tu, ada inhaler yang air, ada inhaler yang bersifat debu. Ada dua jenis. Dia panggil inhaler dengan ecohaler. Saya pun letih belajar istilah ni dengan doktor. Nak boleh ke cerita bab ni. Jadi sebab kita terpaksa kena belajar dengan doktor, kerana doktor lebih tahu dari sudut bahan-bahan yang ada dalam tu. Jadi cuba kita lihat dalam bab inhaler ni macam mana. Sebab hak ni boleh katakan dia penyakit tidak kronik sangat. Kalau nak banding yang orang jantung tadi, orang lain tadi, lebih senang. Tapi inhaler ni sekali dia sedup masuk, lega balik dia punya pernafasan, dia boleh puasa terus. Tak ada sampai mereka kena mati, kan? Baik, coba lihat muka surat 8. Perbezaan tentang inhaler yang disembuh dalam mulut, yang gambar kita tadi tu, gambar yang macam huruf L tu, itu dia sembuh dalam. Pendapat yang pertama, ulama masa kini, boleh katakan majoriti ulama semasa mengatakan inhaler ni tidak membatalkan maupun tidak merosakkan puasa. Alasan hukumnya tengok dalam kertas ni, dan ingat tuan-tuan boleh baca sendirilah alasan kenapa mereka kata tak batal. Di antaranya, kalau kita nak simpul cara ringkasnya, sebab dia kata yang masuk tu terlalu sedikit. Yang masuk yang kita sembuh tu sikit. Yang kemudian yang kedua, dia tak pergi ke maedah, dia akan pergi ke paru-paru. Dia pergi ke paru-paru, dia lekat di situ saja, dan paru-paru yang akan yang dia sekap dari sudut pernafasan pun dekat situ. Maka setakat tu. Jadi ulama yang kedua kata penggunaan inhaler membatalkan puasa dan tidak harus digunakan pada siang hari Ramadan kecuali pada waktu sedap dan sangat diperlukan. Maka alasan dia ada alasan tersendiri. Jadi kalau kita nak kata dalam inhaler ni ada bahan dia. Jadi ulama yang membenarkan mengatakan, waktu kita komo-komo, ada ke tidak kesan air dalam mulut kita? Ada tak?
Ada. Boleh jadi air yang ada itu kalau nak banding dengan yang dimasuk oleh inhaler dalam tekuk kita terlalu sedikit perbandingannya dengan air kesan daripada berkomor yang tertinggal dalam mulut kita. Jadi banyaklah hujah-hujah, saya kira para jemaah boleh baca sendiri dalam tajuk ini. Jadi pendapat yang terpilihnya, insya-Allah penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa, wallahu alam. Jadi boleh kita boleh terima dan kita tak boleh terima, kerana di sini ada dua pandangan, dua pendapat. Tapi kalau tanya ana kata oleh kerana perkara ini penting, dan kalau kita kata tak boleh, maka orang yang asma ni mungkin banyak hari dia akan tertinggal puasa dia, khususnya kalau berpuasa di bulan-bulan yang sejuk. Jadi menggunakan hukum inhaler yang menggunakan debu, para ulama selisih pendapat. Yang agak kuat lebih daripada isu inhaler yang biasa tadi, yang air tadi. Sebab debu ni ada ain, ada benda yang itu wap masuk. Maka kita katakan inhaler jenis ini, inhaler alat yang biasa untuk rawatan jangka panjang, dinasihatkan supaya pesakit mengambilnya waktu sahur atau selepas berbuka. Tak payahlah duduk cari tengah hari, kecuali terdesak. Mana terdesaknya orang ni memang dibenarkan buka puasa. Kalau dia buka pun tak apa, kalau tak buka pun tidak apa. Jadi itu pandangan. Adapun pil untuk pesakit jantung yang kita sebut awal tadi, pil yang diletakkan di bawah lidah bagi pesakit jantung yang dihisap secara terus dan tidak masuk ke dalam rongga adalah tidak membatalkan puasa. Ini termasuk dalam fatwa Malaysia tahun 1984. Telah membincangkan penggunaan ubat penyakit jantung bagi pesakit yang sedang berpuasa. Muzakarah telah memutuskan bahawa ubat yang digunakan untuk merawat pesakit jantung yang sedang berpuasa tanpa dimasukkan melalui rongga anggota tidak membatalkan puasanya, dengan syarat diyakini air liurnya tidak masuk melalui rongga. Jadi itu ini fatwa ini menerima pakai fatwa yang di peringkat antarabangsa. Mungkin timbul lagi, dia kata, ustaz, tu fatwa antarabangsa, kita ni orang Malaysia. Jadi kita nak kata apa? Quran itu di Mekah, bukan turun di Malaysia. Cuma ada beberapa isu mungkin fatwa tempatan lebih memahami daripada fatwa luar negara. Ada beberapa isu yang bersifat tempatan. Itu boleh kita kata. Tapi dalam masalah hukum seperti yang lebih umum seperti ini, maka memisahkan antara bangsa dengan tempat kita agak sukar, tak berapa relevan. Kerana kalau kita pisahkan antara bangsa, ulama yang kita rujuk pun mereka juga ulama-ulama majma' fiqhi yang menjadi tonggak dalam perbincangan siri-siri yang lepas, boleh katakan nama-nama besar ini, nama ni yang berlegar di situ. Kalau di Malaysia ni awak kena Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kena tak? Kitabnya Fiqh Islami wa Adillatu. Yang kontroversi sehari dua ni, Dr. Yusuf Qardawi. Semua orang kenal dia. Sampai kena supuh pakai maki pun ada sebab DNA babi punya pasal. DNA babi tu orang lain yang buat tajuk, bukan dia pun. Tapi cerita. Jadi ulama-ulama mereka ini, jadi kalau kita nak pisahkan di antara ini fatwa ini, ini fatwa ni, saya katakan dalam isu-isu setempat, contohnya yang bersifat tempatan. Kita nak kata dalam apa? Uruf lah, yang terlibat dengan adab orang Melayu macam ni. Bolehlah kita kata. Tapi kalau yang terlibat dengan hukum am, wallahu alam, kita tak boleh nak komen fatwa, kita kena ikut fatwa apa yang kita nak. Jadi itu di antara perbincangan para ulama dalam tajuk yang kita bincangkan ini. Anda rasa ada banyak lagi benda-benda yang tertinggal yang boleh kita perbincangkan dalam masa yang diperuntukkan ini. Tengok beberapa hukum muka surat 11 tu. Ini soalan-soalan yang sering ditanya. Beberapa hukum secara ringkas berkaitan dengan puasa. Yang pertama, darah yang keluar dari tubuh. Kita berjalan, terlanggar, sepak batu, luka kaki, keluar darah. Sama ada berbekam, ambil darah pesakit, menderma darah, tercedera, darah keluar dari hidung dan tangan-tangan lainnya. Jadi apakah hukumnya? Jawabnya tidak batal puasa, kerana yang membatalkan adalah masuk, bukan yang batalnya keluar. Tapi ada mazhab kata batal. Dia kias kepada masalah al-hijamah, masalah berbekam. Jadi masalah itu panjang. Kita mengatakan yang anda terima pakai di sini, iaitulah darah yang keluar daripada tubuh tidak membatalkan puasa. Yang kedua,
pil elok haid untuk puasa penuh. Orang perempuan dia telan pil, tapi telan malam lah, jangan telan tengah hari. Dia kata ustaz kata tak apa, makan ubat tak mari haid, tapi makan tengah hari. Jadi ke tak jadi? Batal ke tak atas puasa dia? Cerita lain tu. Macam orang belajar, nak sebut malah, tapi kena sebutlah. Pekoh ni macam tu. Ada kalanya macam tak sesuai tapi terpaksa. Contohnya orang belajar, kita sentuh ni, benda-benda kita sentuh dengan tangan kita batal wudu, kan? Contohnya kalau orang tersentuh kemaluan dia dengan tangan, batal wudu. Tapi kalau sentuh dengan belakang, tak batal. Maka timbullah satu soalan daripada ustaz-ustaz kita. Dia kata, batal ke tidak wudu seorang tu pergi kencing, kemudian dia gosok dengan belakang tangan, batal ke tak batal wudu? Batal apa dia pegang kat belakang? Yang batalnya bukan pegang tu, yang batalnya kencing. Tengok kita kena faham, itu panggil lugh, dia panggil lugh fiqhi, teka-teki fiqh. Banyak teka-teki fiqh ni. Saya kadang-kadang saya ajar benda ni, tapi kadang-kadang bimbang juga, takut juga ada benda yang rugi kita. Nak dengar benda rugi ustaz? Tak nak dengar? Nak? Ada orang ni dia niat, dia bernazar, ya Allah sekiranya aku dapat periksa 10A, aku nak makan kambing. Nak makan kambing. Dia tanya ustaz, ustaz saya bernazar lah nak makan kambing kalau dapat 10A, tapi dah dapat ni, mak dia memang nak sembelih kambing dah, dia boleh makan tak boleh makan? Boleh makan ke tak? Dia pun ustaz ni buka dalam kitab fiqh, siapa dia bernazar kerana Allah Ta'ala, dia tak boleh makan. Selesai ke tak selesai tajuk ni? Nazar ni lepas ke tak lepas? Sembelih dah kambing tapi tak makan, lepas ke tak? Tak lepas, sebab dia bernazar nak makan kambing. Tengok dia punya tajuk, dia bernazar apa? Nak makan, bukan nak sembelih. Yang rugi ustaz ni, anak nak cerita pun rugi alik-alik kita, alik buat ustaz. Jadi perlu ke dia sembelih kambing? Tak perlu. Dia dapat 10A, keluar daripada sekolah dia, daripada universiti, terus pergi kedai mana-mana, cari roti tempayan, kari kambing satu, bismillah, makan kambing, balik, selesai nazar. Apa susahnya? Kita format ni, kita kena tengok dia punya format, kata-kata lafaz itu kena ada. Jadi masalahnya nak makan, dia oleh kerana ustaz kata tak apa, boleh terlampil, dia terlampas subuh, jadi kata jadi. Tak jadilah sebab batal puasa sebab telan, bukan berkata puasa sebab lain. Jadi kena letak situ. Jadi orang perempuan boleh, cuma secara peribadi. Setakat yang saya kursus dengan beberapa orang doktor, menghadiri seminar-seminar, sangat-sangat tidak digalakkan wanita Islam ini mengganggu perjalanan hidup dia. Jangan kacau dia. Yang banyak ganggu ni siapa? Ni muslimat kita yang pergi haji. Bila nak pergi haji, dia kata saya full 40 hari duduk Mekah dengan Madinah, nak pergi masjid, nak tawaf, nak sa'i, nak pergi raudah, maka dia makan pil tanpa istisyari daripada doktor contohnya. Maka apa jadi? Air ni kalau dia ada lorong dia, kita tak kacau, dia ikut jalan dia straight. Tapi kalau kita letak benda-benda tengah jalan, apa jadi? Tersumbat, dia pusing sana pusing sini. Maka macam itulah. Dalam rekod saya, waktu saya bertugas di musim haji, tiap tahun soalan yang paling banyak mari daripada muslimat, ustaz pagi ni ada pula, habis semalam tak ada dah, haid dia bercelaru. Pasal bila dia makan ubat bercelaru, tak payah makan. Allahu akbar, sedihnya saya ustaz. Ingat puasa tahun ni 10 akhir Ramadan ni tak miss nak tahajud. Terbanyak tu air mata tumpah di 10 akhir Ramadan. Saya tak nampak pun dalam telefon, tapi bunyi cara soalan tu memang soalan dengan air mata lah tu. Nah, air mata mari. Jadi soalnya sekarang ni, daripada awal Ramadan sampai 10 sampai 20 Ramadan, awak baca Quran ke tak? Baca sikit. Pergi tarawih lari tengah jalan ke tak? Dah tahajud ke tidak? Jadi waktu dia boleh buat, dia tak buat. Bila tak boleh, dia menyusahkan ustaz. Itu masalah kita. Ustaz macam mana saya ni? Saya nak endorse macam mana? Takkan saya kata Tuhan awak tidur je lah dapat pahala. Lah, pahala ikut pencen. Skim ni dipanggil skim pencen. Kalau antun, kalau muslimat semua ni di awal Ramadan dia baca Quran 5 juz satu hari, dia solat malam, yang lain-lain tak apalah, tak terlibat dengan wuduk kan, tak terlibat dengan taharah, mana dia solat tarawih penuh, balik rumah pula sambung tahajud lagi 10 rakaat 20 rakaat kan. Jadi bila mari waktu uzur
walaupun malam Lailatul Qadar, malaikat akan tulis seperti rutin dia di awal Ramadan sampai ke saat dia terhalang daripada beribadat. Boleh buat? InsyaAllah tahun ni tak ada lagi. Hapuskan air matamu. Dah. Oh, betul ni tidak. Bila tak boleh baru nak buat. Waktu boleh tak buat. Kita dah ada dia punya jadual, masing-masing tahu jadual dia. Bukan zakat isteri, suami pun tahu jadual dia. Kau tak tahu? Awak tak tahu ya tak? Baik. Ini pil ini boleh dari segi hukum boleh, tapi jangan sekali-kali mengganggu perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi tengok ni yang seterusnya, suntikan dalam tubuh melalui tangan, kaki, yang lain telah kita bincangkan. Berkomo-komo ni muka yang keempat, berkomo-komo dan air masuk dalam rongga hidung semasa wudu. Ini pun tak batal wudu. Nabi kata baligh fil istinsyak illa an takuna saiman. Kamu kuatkanlah berkomo-komo kecuali ketika berpuasa. Ketika berpuasa jangan kuat kerana dibimbangi tidak masuk dalam ini. Yang ni nak bincang ke tak ni? Yang ke-8 tak ada sini. Tengok di skrin tu ada. Ada nombor 6 kat sini. Yang kelima dulu. Yang kelima maksiat. Maksiat. Orang buat maksiat di bulan Ramadan, batal ke tak batal puasa? Jawabnya, mengikut majoriti ulama tidak batal puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa hilang. Puasa pada asasnya tidak batal. Yang seterusnya, mencium lelaki dan wanita semasa berpuasa. Orang panggil cium selamat tinggal gitulah. Sambil-sambil nak keluar pergi kerja, Assalamualaikum gitulah. Tapi kalau siapa peringkat semangat nah lah, jangan. Pasal dua orang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang ni agak tua sikitlah. Minta izin nak cium isteri dia, Nabi kata boleh. Mari hak muda minta izin, Nabi tak bagi. Sahabat kata, "Kuana ustaz?" Maaf. Kaifa ya Rasulullah? Dua orang datang, dua berbeza hukum. Nabi kata yang dewasa tu lain sikit dia punya taraf, tapi yang muda tak, aku tengok sangat semangat lagi. Maka dikurangkanlah keadaan. Jadi kita pun kalau hari tak kerja, ke hari nampak balik ada pelik-pelik sikit suasana tu, kalau isteri tengok suami dia lain macam je, kita pun ajaklah dia, pakai baju saya, mai. Saya dah check dah semalam dalam internet ada 5 tempat kuliah pagi ni. Jangan duduk tidur kat rumah cari pasal dah. 2 bulan turut-turut ni bukan senang. Jadi bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Aisyah kata, "Man kana yamliku irbihi." Siapa yang mampu nak kontrol dia punya nafsu dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak batal, tapi ingat. Yang ke-10 wanita tamak haid. Contohnya wanita ni tamak haid pada waktu malam. Pukul 3 pagi. Jadi dia nak mandi rasa malas lagi lah kan. Baik aku masak nasi dulu, nanti mandi subuh nanti. Jadi masuk waktu subuh dalam keadaan dia belum mandi lagi, tidak menjadi halangan untuk dia berpuasa. Tidak menjadi halangan untuk dia berpuasa. Sama juga dengan orang yang sudah belum mandi junub lagi, mandi hadas, dah dia bangun terlambat, nak sahur dulu, boleh sahur. Tidak jadi masalah. Benda ni telah ditanya oleh sahabat-sahabat pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka isteri Nabi jawab sedemikian. Yang ke-10 menelan air liur, mandi. Ni ada orang tanya ni, dia kata tak boleh mandi lepas asar bulan Ramadan. Betul ke soalan ni? Ramai juga orang tanya dah. Kita kata mandi tak ada masalah. Oh, dia kata tak boleh sebab kalau mandi jadi aktif balik. Jadi siapa dia kata puasa ni kena lembek ya? Ada orang kata syarat berpuasa itu, bermula berpuasa itu lembeklah dia gitu. Tak ada syarat macam tu. Yang adanya, Nabi kita berjihad fisabilillah, perang sabit. Jadi mandi ni sebenarnya dia letih kita ni, penat kita duduk di mana? Duduk di bila kita lapar, bila kita mandi tak ada masalah. Orang kata makruh lah ustaz mandi sebab menghilangkan letih. Okey, menghilangkan letih mandi. Tak ada masalah. Kita nak pergi masjid. Biasa orang pergi masjid kan, buka puasa di masjid, lepas solat maghrib baca Quran, lepas salat tarawih baru balik. Jadi kalau kita tak mandi takkan nak pergi dengan gitu ya. Tidak menjadi masalah insya-Allah dalam tajuk ini. Berniat berbuka puasa atau membatalkan puasa sebelum waktu, ini pun dibahas panjang oleh para ulama. Jadi mungkin lepas pada ni ada soalan-soalan yang lain lagi. Ada juga tajuk ni, isu
Tak payah bincang kot, tajuk akhir ni lah. Kau nak bincang juga. Ada sebahagian kitab ni dia ajar orang. Dia kata kalau nak buat juga bulan Ramadan, buka puasa dulu. Lepas buka puasa dulu, baru jalankan tugas. Jadi ada setengah kitab kata, oleh kerana yang menjadi kafarah 2 bulan itu kalau dia berbuka puasa dengan perkara tersebut. Tapi kalau makan dulu tak, kita kata la ya akhi. Puasa 2 bulan berturut-turut kafaratun. Sebab apa? Sebab hadku hurmati Ramadan. Sebab dia telah melanggar, dia telah mencabul kehormatan bulan Ramadan, melakukan perbuatan dalam keadaan dia dilarang perkara tersebut. Jadi ini cerita panjang lah dalam khilaf di kalangan masalah fiqh. Jadi bagi kita, maka perbincangan, saya tak tahu perbincangan yang terakhir ni tentang fidyah puasa ni dah bincang tak tadi? Dah bincang dah? Faham ke tak? Faham? Sebab mengikut perbincangan kita, siapa yang kena fidyah? Hari ni anak duk perhati tengok, kalau kita tanya ustaz-ustaz kita, mereka ni senang-senangnya jawab. Berapa hari tinggal puasa? 20 hari ayah saya tak puasa. Bayar 20 cupak. Dalam kitab fiqh ni, fiqh ni fiqh siapa? Fiqh ni fiqh dalam mazhab Syafi'i belaka. Dia kata apa? Siapakah yang dikenakan gandaan tu siapa? Tengok Imam Nawawi kata apa? Muka surat ni, muka surat 14 ni saya terjemah ya, tuan-tuan boleh tanda terjemahan. Iza kana alaihi qada Ramadan. Siapa dia ada qada Ramadan? Fa in kana ma'zuran fi ta'khiril qada. Maknanya bulan Ramadan tahun 1433 dia sakit. Dia sakit. Tahun 1434 sakit lagi. Wadah? Jelas? Mana sakit tu tak habis-habis. Apa jadi? Maka dia boleh menangguhkan walaupun baqiyah sinin. Tak perlu dia bayar fidyah lebih daripada itu. Mana kalau ada yang tahun pertama tu yang kena bayar, yang kedua memang dia tak mampu, yang kedua tak mampu. Hari ini kepincangan yang berlaku sebahagian daripada pengira fidyah ni dia kira semua sekali. Berapa tahun pula tu? 5 tahun. Kalau 5 tahun yang pertama berapa kena bayar? Tahun yang pertama kena bayar berapa? 5 cupak. Tidak kira dah tadi? Kedak lagi? Kira dah? Tahun yang pertama kena 5 cupak. Jadi saya duk tengok dalam kitab fiqh Syafi'i ni. Ni tengok dalam kitab kita ni mengatakan bahawa mazhab Syafi'i berganda. Tapi seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Sahibul Hawi, Al-Imamul Mawardi, dia mengatakan tidak berganda. Dan mazhab Hambali dalam kitab Mughni, tengok muka surat 14, dia kata tidak berganda dari sudut ni. Karena bila kita tengok dalil yang mengatakan ganda tu kena tambah 10 tahun jadi 10 cupak, tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian. Bahkan Imam Nawawi kata apa? In akhara syekhul harm, kalaulah orang tua itu menangguhkan bayaran yang tahun lepas sampai kepada tahun ni, apa dia kata? Fal mazhab annahu la syai'a alaih. Mengikut mazhab Syafi'inya tak kena benda ni. Jadi kalau adalah di kalangan kita ustaz ataupun ustazah yang nak kira balik fidyah orang, cuba teliti balik nas kitab. Banyak hari ni saya bimbang sampai mereka orang bayar fidyah ni sampai selori ada beras. Saya bimbang takut kita memperwajibkan ke atas orang yang tidak wajib. Itu bahaya. Fatwa ni kena hati-hati. Nak makan harta orang bukan senang. Orang boleh bayar 1 lori, tapi hasil daripada kiraan matematik kita yang salah, kita memperwajibkan orang bayar benda yang tak wajib. Dia nak sedekah cerita lain. Ini cerita tentang masalah ini. Jadi anak rasa setakat itu sajalah yang dapat saya bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Dan apa yang kita bincang ini adalah perbincangan secara ilmiah, secara akademiknya. Yang tuan-tuan dan puan-puan nak terimalah apa yang sepatutnya. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada. Inilah yang disebut dengan nama fiqh al-khilaf, fiqh khilaf mazhab. Tapi kita pilihlah mana yang kita rasa lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.